Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna was-sa'ba rabbi syi'ta sahl. Qala Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Pertamanya kita rafakkan rasa setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, diam tak diam, sedar tak sedar, hari ini kita dah berada pada hari yang ke-11. Bermakna kita dah meninggalkan Ramadan ini, menjalani ibadat Ramadan ini selama 10 hari yang lepas. Dalam satu riwayat menyebutkan bahawa Ramadan ini dibahagikan kepada 3 fasal. Jadi fasal yang pertama, 10 yang pertama kita dah lepasi. Alhamdulillah. Awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Dan kita berada sekarang pada fasal yang kedua, pada zon pertengahan, yang disebut sebagai maghfirah, iaitu keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sedar, kita dapat perasan yang kita sedang berada pada zon pertengahan ini, iaitu zon untuk kita diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luasnya dan besarnya pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan satu amalan yang mana amalan ini walaupun nampak macam biasa, selalu tidak diambil berat oleh mungkin ramai daripada kita. Namun sebenarnya amalan ini merupakan amalan yang sangat penting dan sangat istimewa ketika mana kita berada, khususnya kita berpuasa lebih-lebih lagi di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, Ramadan Karim yang penuh dengan kemuliaan dan keberkatan ini. Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini banyak kelebihan dia yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan, dan antaranya ialah amalan sahur. Tuan-tuan, sahur seperti mana yang kita maklum ialah merupakan satu perbuatan makan dan minum pada awal pagi sebelum waktu fajar dengan niat untuk kita berpuasa kerana Allah Subhanahu wa taala. Amalan ini tuan-tuan disebut di dalam kebanyakan hadis, dalam beberapa hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan dia. Dan antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, manusia itu, iaitu umat aku, akan berada dalam kebaikan selagi mana mereka menyegerakan berbuka, iftar, dan mentakhirkan, melewatkan bersahur, yakni makan sahur. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dengan jelas, selagi mana mereka menyegerakan berbuka dan melewatkan sahur, mana umat aku itu, orang itu akan berada dalam keadaan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun amalan sahur ini merupakan amalan yang tidak menjadi prasyarat kepada sah dan batalnya puasa seseorang, namun tuan-tuan, ia mempunyai satu keistimewaan yang cukup besar, lebih-lebih lagi kepada orang yang berpuasa, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman ini. Sebab tuan-tuan, kalau kita tengok di luar sana, kalau kita tengok ramai orang dia ambil mudah tentang sahur.
Dululah sebelum tempoh PKP ini, seperti mana sekarang ini, orang boleh keluar rumah dengan bebas. Ada yang keluar lepak selepas tarawih, ada yang mungkin tak tarawih tapi lepak dulu dan sebagainya. Jadi kadang-kadang lepaknya di kedai, sebutlah kedai mana-mana pun. Kalau saya di Kelantan ni tuan-tuan, dia agak terkenal dengan lepas tarawih kita moreh. Tapi sini tak panggil moreh, panggil colek. Jadi tuan-tuan, lepas makan colek itu, dia kira makan colek yang selepas pada tarawih itu dah dikirakan sahur. Ada pula tuan-tuan kadang-kadang tahun-tahun yang sudah, ketika mana adanya World Cup, Piala Dunia untuk bola. Jadi orang yang minat bola ni tuan-tuan, dia sanggup tunggu. Tak kisahlah itu minat dia. Tapi tuan-tuan, yang menyedihkannya tuan-tuan, kalaulah perlawanan bola itu berlangsung pada waktu awal, maka dia akan bersahur terus bersama dengan menonton bola. Jadi ni tuan, satu perkara yang kita tengok agak berlawanan dengan apa yang telah Nabi SAW sarankan kepada kita. Jadi kalau kita nak berpuasa seperti mana yang Nabi SAW anjurkan puasa, dan Nabi SAW dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in berpuasa, maka antara perkara yang kita perlukan beri perhatian ialah bagaimana cara dan bagaimana Nabi SAW bersahur untuk memulakan puasa. Dan juga saya nak berkongsi dalam kesempatan yang ada ni tuan-tuan, untuk kita tengok beberapa kelebihan kepada amalan sahur yang telah disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok di dalam surah Az-Zariyat ayat 18, ayat 17 dan ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Allah gambarkan orang yang bertakwa ni tuan-tuan, ialah orang yang tidurnya sedikit. Waktu malamnya mereka mengambil sedikit untuk waktu tidur, maknanya cukup berpada. Sedikit ni bukan 1 jam 2 jam, tetapi berpada tidur mereka. Dan dalam waktu malam yang disediakan untuk rehat itu, mereka berikan peluang, ada peluang untuk mereka beribadat mengingati Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah sebut dalam ayat yang ke-18 tadi, wabil asharihum yastaghfirun, iaitu pada waktu sahur, sebelum waktu terbitnya fajar, sebelum waktu subuh, mereka beristighfar, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh yang demikian kita tengok bagaimana pentingnya amalan sahur ini. Kerana apa? Kerana ia merupakan satu amalan yang dikategorikan hukum dia adalah sunat muakkad. Sunat yang sangat dituntut di dalam agama kita. Sebab itu kita kena berikan perhatian, kita kena letakkan sahur ini satu agenda yang penting di dalam kita berpuasa. Sebab itu saya selalu menyebutkan bahawa puasa ni tuan-tuan bukan hanya menahan daripada lapar dan dahaga semata-mata, tetapi dia merupakan satu ibadat yang Allah Subhanahu wa taala nak lahirkan orang yang berpuasa ini akhirnya nanti ialah sebagai orang yang bertakwa. Dan sifat takwa itu, salah satunya cara orang bertakwa disebut dalam surah Az-Zariyat tadi, ialah mereka mengutamakan pada waktu sahur, iaitu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis sahih Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim menyebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini hadis masyhur saya kira, tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Bersahurlah kata Nabi. Kenapa? Kerana sesungguhnya pada waktu sahur itu, pada ketika bersahur itu mempunyai keberkatan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma tinggal lagi seperti mana yang saya sebutkan tadi, bila waktu kita nak bersahur. Maka waktu yang paling baik dan waktu yang disarankan untuk bersahur ialah seperti mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada kita
satu hadis daripada riwayat Imam Muslim yang disebut oleh Zaid bin Thabit. Nabi SAW memberikan satu isyarat bahawa sahur ini ialah pada penghujungnya. Tasahharna, kata Zaid bin Thabit, tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qumna ila as-salati. Qultu kam kana qadru ma bainahuma? Qala 50 ayah. Kami kata Zaid, kami bersahur bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami bangun untuk melakukan salat, iaitu sembahyang subuh. Zaid bertanya, berapa tempoh jarak antara makan sahur dengan sembahyang subuh? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala 50 ayah, iaitu lebih kurang bacaan tak panjang tak pendek 50 ayat. Jadi Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan bahawa inilah antara jarak qadar bacaan 50 ayat ini. Kata Imam Nawawi menunjukkan bahawa satu galakan untuk kita melewatkan waktu bersahur sehingga waktu sembahyang subuh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani juga menyebutkan bahawa di dalam Fathul Barinya, waktu bersahur itu adalah sebelum waktu fajar. Maknanya lewat, takhir, lewat dekat dengan waktu fajar. Itulah kelebihan dan itulah cara bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar dan tarbiyah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in tentang bagaimana nak bersahur dan bila waktu kita nak bersahur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kesempatan ini saya tak nak panjang ambil masa tuan-tuan. Jadi kita terus kepada apa yang saya nak kongsikan, iaitu kelebihan kita bersahur, tuan-tuan. Kalau kita tahu tentang kelebihan bersahur ini, maka kita akan berikan satu penekanan. Kita akan berusaha untuk pastikan kelebihan ini dia tidak berlalu begitu sahaja. Sebab tuan-tuan, kalau dalam bulan Ramadan, sekarang kita dah masuk hari yang ke-11. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bayangkan 10 hari dah berlalu, 10 hari kita dah bersahur, 10 hari kita dah puasa. Cuba kita nilai bagaimana keadaan dia. Kalau dia berlalu seperti mana biasa, rutin biasa, maka kita bimbang takut dia jadi adat biasa. Sebab itu kita nak bertambah dan bertambah itu mengikut seperti mana yang telah disarankan, telah diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara kelebihan kita bersahur ialah, tuan-tuan, dia membezakan, amalan sahur ini membezakan antara puasa kita umat Muhammad dengan puasa ahli kitab Yahudi dan Nasara. Umat-umat terdahulu juga berpuasa, tapi berbezanya ialah pada sahur. Baca Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat Imam Muslim mengatakan bahawa faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitabi aklatus sahur. Perbezaan, kata Nabi, antara puasa kita umat Muhammad, puasa kita orang Islam dengan puasa ahli kitab ialah makan sahur. Jadi kelebihan yang pertama, sahur ialah membezakan antara kita, puasa kita dengan puasa umat yang terdahulu, puasa ahli kitab. Yang kedua, tuan-tuan, antara perkara yang kita nak dalam hidup kita ni, tuan-tuan, ialah keampunan daripada Allah, dan kita nak kasih sayang daripada Allah, rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, orang yang bersahur, orang ini dijanjikan selawat daripada Allah dan juga para malaikat. Inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirina. Orang yang bersahur ni, tuan-tuan, dia akan mendapat kelebihannya apa? Kelebihannya akan mendapat selawat daripada Allah dan juga daripada malaikat. Selawat daripada Allah maknanya Allah akan rahmati kita, Allah akan beri kasih sayang kepada kita, dan Allah akan ampuni dosa kita. Selawat daripada malaikat ialah satu permohonan daripada malaikat untuk kita diberikan keampunan dan rahmat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita nak orang doakan kita. Kita nak anak-anak doakan kita. Kita nak isteri kita, suami kita doakan kita. Tuan-tuan ingat, doa daripada orang ni, tuan-tuan, Allah terima, mungkin makbul, mungkin Allah talak. Tetapi tuan-tuan, percayalah
doa daripada malaikat, Allah Subhanahu wa taala akan terima. Sebab itu tuan-tuan, kelebihan yang kedua tadi saya sebutkan tadi, orang yang bersahur ialah orang ini mengundang selawat daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga daripada para malaikatnya yang muqarrabun, yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyebutkan bahawa sunnah kita melewatkan sahur ni tuan-tuan untuk apa? Antaranya ialah untuk memendekkan waktu lapar kita. Kalau kita bersahur hampir dengan waktu subuh, bermakna tempoh kita berpuasa, tempoh kita berlapar itu pendek. Tapi kalau kita bersahur pada permulaan malam, pada awal malam ataupun tengah malam, tuan-tuan, jaraknya agak panjang. Jadi, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, untuk memendekkan, ini kelebihan kita lewatkan sahur yang merupakan satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memendekkan waktu kita lapar dan juga nak menahan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang biasa berlaku kepada orang lapar. Kadang-kadang orang lapar ni dia hilang pertimbangan. Tapi oleh kerana kita makan sahur dan sahur kita lewat, kita takhirkan sahur, maka tuan-tuan kita dapat menguatkan jiwa raga kita untuk berdepan dengan proses untuk kita berpuasa pada siang hari. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Antara kelebihan lagi ialah kelebihan yang saya sebutkan pada permulaan tazkirah kita tadi, iaitu kelebihannya ialah orang yang bersahur ini dijanjikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim yang saya bacakan tadi, kata Nabi, bersahurlah kerana sesungguhnya pada waktu bersahur itu ada janji keberkatan di sisi Allah SWT. Apa maksud berkat, tuan-tuan? Berkat ni, kalau orang Jawa, berkat ni maknanya bontrok yang buat balik lepas pada kenduri. Tapi berkat di sini bermaksud ialah rahmat, kurniaan, kasih sayang daripada Allah SWT untuk berikan kita suatu kelebihan, berikan kita suatu kesihatan, berikan kita suatu keupayaan untuk kita mengikuti perintah Allah SWT. Ini berkat. Ini yang kita nak dalam bulan Ramadan. Sebab apa? Dengan kita memperoleh keberkatan pada waktu sahur itu, maka kita akan menjalani ibadat Ramadan kita, ibadat puasa kita pada siang itu selama 14 jam lebih kurang itu dalam keadaan kita mendapat kekuatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok pendapat Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam mensyarahkan hadis tasahharu dalam Fathul Bari, dalam Sahih Muslim ni tuan-tuan, dia mengatakan ada pelbagai sudut yang terhasil, keberkatan yang terhasil daripada apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Yang pertama antaranya ialah dia disebut berkat ialah kerana dia mengikut sunnah. Yang kedua kerana dia berlawanan dengan ahli kitab, dengan puasa ahli kitab. Yang ketiga, dia memberikan kita kekuatan, tenaga untuk berpuasa dan juga menambahkan semangat kita untuk berpuasa. Sebab kita bangun pagi itu, kita lawan tidur kita lawan mengantuk kita makan walaupun tak selera, walaupun sedikit, kita minum walaupun kita tidak dahaga, walaupun sedikit. Kerana apa? Kita menunjukkan kita bersemangatnya kita untuk berpuasa. Seterusnya tuan-tuan, pada waktu itu kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ialah menjadi asbab, penyebab untuk kita berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika itu dikatakan berkat juga ialah kerana ketika itu waktu mustajab untuk kita berdoa, mengangkat tangan, mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kalau orang itu lupa, seseorang itu lupa sebelum tidur dia berniat, maka pada waktu sahur itulah dia mempunyai kesempatan untuk dia niat puasa dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah
Sahih Muslim menambahkan bahawa dikatakan bangun sahur itu mempunyai keberkatan ialah dengan bangun kita berzikir, kita berdoa pada waktu yang sangat mulia, iaitu waktu yang mana Allah turunkan rahmat dan waktu dimakbulkan doa dan juga diperkenankan istighfar, permohonan keampunan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya tuan-tuan, bila kita sebut berkat tentang kelebihan bersahur ini, berkat dia terbahagi kepada dua, kata ulama. Yang pertama ialah berkat keberkatan syar'iyah, iaitu keberkatan dari segi kita ikut sunnah, kita dapat ganjaran pahala, penyebab kita boleh berzikir, berdoa, penyebab kita beristighfar, penyebab kita boleh bangun sembahyang tahajud, kita buat sembahyang sunat, buat sembahyang hajat, sembahyang apa-apa sembahyang, dan juga ketika itulah kita beribadat kepada Allah SWT. Ini keberkatan syar'iyah. Yang kedua, kata ulama, ialah keberkatan badaniah, iaitu keberkatan sebab kita yang berpeluang bangun pada waktu sahur ini, tuan-tuan, kita makan walaupun sedikit. Ini, tuan-tuan, kita makan ini adalah seumpama seperti mana yang disebut oleh ahli pengkaji nutrisi, ahli pemakanan menyebutkan antara perkara yang penting dalam pengambilan makanan adalah pada waktu sarapan pagi. Jadi tuan-tuan, kita orang yang bersahur ni tuan-tuan, makan sahur ni tuan-tuan, dia mengambil ganti kepada makan pagi yang hampir, sebab itu kita melewatkan sahur kerana hampirnya kepada waktu pagi, waktu kita kebiasaannya kalau tidak berpuasa untuk bersahur, untuk bersarapan. Jadi keberkatan badaniah ini, kata ulama, ialah keberkatan apabila kita ambil pemakanan, kita ambil minuman untuk memberi tenaga kepada kita untuk meneruskan kelangsungan puasa kita yang seterusnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, akhirnya kita nak makan apa, tuan-tuan? Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis riwayat Abu Daud menyebutkan bahawa antara makanan yang disarankan ketika mana kita bersahur ialah makan buah tamar, makan kurma. Ni'mas sahurul mu'min at-tamru. Nikmat ataupun sebaik-baik sahur, satu pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik makan sahur, sebaik-baik orang mukmin adalah sebaik-baik sahur bagi orang mukmin adalah makan buah tamar, buah kurma. Jadi tuan-tuan, kita nak makan apa, makanlah. Nak makan oat ke, nak makan pisang ke, makan buah kan. Kita ni memang makan nasi. Nak makan nasi biryani ke, nasi ayam ke, nasi Arab ke, nasi maklobah ke, nasi mansaf ke, nasi mandi ke. Tak kisah, makanlah tuan-tuan. Tapi kalau boleh dalam menu waktu sahur kita itu tuan-tuan, untuk mengambil sempena hadis yang saya bacakan tadi tuan-tuan, iaitu kita kena sediakan walaupun sebiji buah kurma, buah tamar. Ambillah kesempatan tuan-tuan. Kerana apa? Kerana Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dalam mensyarahkan hadis ni'mas sahurul mu'min at-tamru tadi tuan-tuan, dia mengatakan bahawa pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sesiapa yang bersahur dengan buah tamar ini menunjukkan kepada kita pada buah tamar itu terdapat kekuatan yang tersendiri. Dan Nabi SAW, kita selalu sebut antara makanan sunnah ialah buah kurma, dan ini telah dibuktikan oleh pakar pemakanan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, sebelum saya mengundur diri tuan-tuan, marilah tuan-tuan kita cuba dan berusaha untuk meneruskan baki Ramadan yang berbaki lagi ini tuan-tuan, untuk kita memperelokkan bagaimana kita bersahur, bagaimana kita menyempurnakan amalan sahur ini. Kita kena pastikan tuan-tuan, pertama sekali kita kena pastikan kita dapat bangun awal sekitar sejam ataupun 45 minit untuk kita dapat manfaat waktu keberkatan bersahur ini tuan-tuan. Kalau boleh awal lagi, itu terserahlah. Tapi saya sebut secara umumnya kepada kita semua orang awam biasa, kalau kita dapat bangun 1 jam atau 45 minit, itu lagi bagus. Kita bangun, kita bersihkan diri. Kalau kita dapat mandi, lagi bagus. Kemudian tuan-tuan, kita dah ambil sembahyang, kita dah berwuduk, dah bersih, kita sembahyang tahajud 2 rakaat. Paling kurang 2 rakaat. Kalau boleh 4 rakaat, 6 rakaat dan berapa rakaat, terserahlah kepada apa yang
kita mempunyai apa yang kita boleh buat, kesempatan yang kita boleh buat. Tahajudnya, sembahyang hajatnya, sembahyang taubatnya, tengok kepada kesempatannya. Seterusnya tuan-tuan, kita ambil kesempatan ketika sahur untuk mendapat keberkatan daripada Allah SWT. Ketika itu tuan-tuan, seperti mana kita sebut tadi, ialah kita ambil peluang untuk beristighfar, memohon keampunan dan juga bertaubat kepada Allah SWT. Dan antaranya ialah kita memohon keampunan, dan saya nak kongsikan dengan tuan-tuan satu satu doa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar, kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu doa memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Walaupun Nabi ajar ni untuk dibaca setelah Sayyidina Abu Bakar minta untuk dibaca dalam sembahyang, namun kita boleh amalkan doa ini tuan-tuan ketika waktu sahur kita, selepas kita sembahyang tahajud ataupun ketika kita dalam sembahyang tahajud. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Bacalah doa ni tuan-tuan. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diri aku. Kita sebut depan Allah Ta'ala tuan-tuan, bahawa kita ni zalim tuan-tuan. Banyak kita buat zalim tuan-tuan. Kalau Allah tak bagi rahmat, Allah tak ampunkan kita, maka kita akan menjadi orang yang sangat rugi tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga satu doa keampunan juga yang telah disebut dalam satu riwayat daripada Imam Ibnu Majah. Walaupun doa ini disarankan pada waktu berbuka, namun pada waktu sahur juga kata ulama, juga kita perbanyakkan doa ini, iaitu untuk memohon keampunan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita berdoa bersungguh-sungguh pada waktu itu. Kita ambil kesempatan untuk kita dapat keberkatan ini tuan-tuan. Seterusnya barulah kita makan sahur. Ada orang tuan-tuan, kita kejutkan anak kita, makan sahur dulu tuan-tuan. Ambil kesempatan yang dikatakan berkat tadi, berkat badaniah, berkat syariah. Kita nak dua-dua tuan-tuan. Jadi bukan saja kita bangun nak makan. Kita bangun, kita ambil peluang. Jadi asbab untuk kita buat ibadat. Boleh jadi kalau kita tak berpuasa, boleh jadi kalau kita tak berpuasa, kita tak bangun sahur, kita tak makan sahur, kita tak berpeluang tuan-tuan. Susah. Jadi ini semangat kita nak makan, kita nak sahur, ambil peluang sebelum itu, kita buat dulu. Kita berdoa, kita sembahyang dulu, kita berzikir dulu, kita berselawat dulu, barulah akhirnya kita makan sahur. Dan selepas itu jangan lupa, ada setengah kejutkan anak dia makan sahur, lepas tu dia biarkan. Makan sahur berjamaah, tetapi selepas itu bertebaran. Bertebaran mencari apa? Mencari bantal golek masing-masing, mencari selimut busuk masing-masing. Jadi tuan-tuan, ambil kesempatan lepas bersahur, lepas kita makan bersahur secara berjamaah. Secara berjamaah, ramai-ramai duduk 8 orang, 9 orang, 7 orang, 6 orang, 5 orang, 4 orang. Tuan-tuan, lepas tu jangan lupa tuan-tuan, ini kelebihan dia bila kita lewatkan bersahur, bila kita lewatkan hampir dengan waktu subuh. Lepas itu tuan-tuan, jangan lupa pastikan anak-anak kita dan kita sendiri tuan-tuan, solat subuh berjamaah. Kalau dulu sebelum PKP kita boleh solat berjamaah di masjid di surau, sekarang ni tuan-tuan, kita solatlah di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga kita. Pastikan anak-anak kita yang dah bersahur dengan kita tadi, dah berjamaah makan sahur tadi, sekarang juga dia dapat berjamaah untuk solat subuh berjamaah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, lepas tu kita diberikan peluang untuk kita baca Quran, barulah kita meneruskan puasa kita seperti mana biasa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, marilah tuan-tuan, saya mengajak tuan-tuan untuk kita sama-sama melakukan amalan sahur ini dengan cara yang terbaik untuk kita mendapat keberkatan seperti mana yang dia janjikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doakan saya tuan-tuan diberikan kekuatan, dan saya doakan tuan-tuan juga diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk bangun sahur, untuk beribadat ketika waktu sahur, untuk berdoa, beristighfar pada waktu sahur, untuk mengambil keberkatan makan sahur, dan tuan-tuan diberikan keberkatan, semangat dan juga tenaga untuk kita berpuasa kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kerana Ramadan, bukan kerana
rutin bulan puasa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih dan terima kasih. Jazakumullahu khairah kerana sudi untuk mendengar celoteh saya sedikit tazkirah yang saya dapat sampaikan pada kali ini, tuan-tuan. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada saya dan juga kepada kita semua. Mudah-mudahan ia akan menjadi saham yang terbaik untuk saya, tuan-tuan, dan juga memberikan sedikit perkongsian kepada tuan-tuan untuk kita sama-sama menjalani ibadat Ramadan pada tahun 1441 Hijriah ini dengan amalan, dengan ibadat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.